PMS, dalam parlimen dan sebagainya. Sebelum tu saya still lagi aku nak bakor berkenaan dengan konsert ni. Sekejap korang, tugas korang kena tap-tap skrin dulu, baru 1K. Lepas 5K baru kita buka tajuk. Lepas tu kita nak bincang berkenaan dengan sokongan terhadap Bersatu dan parti Bersatu sekarang. Okay, bila geng-geng naik lah. Kalau ulas seorang-seorang ni macam tak best, sebab isu tu tak banyak sangat yang aku boleh kupas. Okay, berkenaan dengan Taqiyuddin, dengan dia kena balun, Datuk Seri Anwar balun. Okay, berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen, masih lagi nak menjerit, nak komplain pasal peruntukan ahli parlimen. Tapi kan PMS dah kata datanglah berunding. Korang yang tolak berunding masa ditawarkan berunding daripada bulan 3 lagi, diwar-warkan supaya berunding. Kita tak kutip kata, kita kutip sokongan saja. Sokongan itu bukanlah bermakna dia tu lompat parti. Dia masih lagi ahli parlimen Bersatu. Kalau dia masih lagi ahli parlimen Bersatu, dia tidak lompat parti, bermakna dia bukanlah katak. Dia adalah orang yang memberi sokongan kepada PMX. Itu sahaja. Tak kutip, dia yang datang sendiri. Korang jangan jealous, kan? Janganlah jealous. Kalau jealous, tanggunglah sendiri. Itu masalah hati kau, bukan hati orang. Okay, sejak 2 menjak ni kan, double standard backfire. Yang double standard, yang bila diorang buat halal, orang buat haram. Jadi inilah 2-3 minggu ni kita nampaklah ops pembangkang membesarkan isu Coldplay, dituduh mereka ni pro-Zionis, tapi hakikatnya mereka walau hakikatnya si Coldplay ni pro pada Palestin. Dan isu ni bukan saja MP mereka yang bawa masuk parlimen, malah penyokong taksub mereka sampai buat video fitnah dan propaganda. Macamlah Coldplay ni satu-satunya konsert yang pernah diadakan di Malaysia. Kan. Dan mereka cherry pick lah. Mereka ni double standard berkenaan dengan isu dan konsert yang satu ni. Walhal konsert pro-LGBT pada zaman mereka seperti Callum Scott, Billie Eilish yang saya selalu war-warkan, yang saya selalu tunjuk bukti dekat puak-puak walaun tu, mereka tutup mata. Dan berkenaan dengan berkali-kali sudah saya katakan, tiket dijual semasa kamu menjadi kerajaan pada 2022. Thank you Peja Shishui. Okay, semasa kamu menjadi, thank you Adamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, semasa kamu menjadi kerajaan, dijual semasa pas di dalam kerajaan, kenapa tak bantah penjualan tiket tu? First of all, korang kena bantah daripada awal. Jangan korang yang jangan lupa berbikini esok. Apa tu? Bikini jemput semua. Tak apalah, bikini lah seorang-seorang. Saya tak minat. Saya nak tutup aurat. Okay, jadi di sini kita nampak mereka yang buat pasal selalu diorang ni suruh kerajaan perpaduan yang cuci taib mereka. Seperti mereka yang buat hutang 99 bilion, lepas tu nak suruh kerajaan sekarang ni cepat-cepat hapuskan hutang mereka. Banyak cantik. Even Tuan Ibrahim Tuaman pernah mengeluarkan kenyataan, dia kata tak apa, bagi mereka jadi kerajaan, biar mereka ni hapuskan hutang-hutang, mereka bayar hutang-hutang negara. Lepas tu kita dia tutup 2 hari lepas konsert Coldplay. Viral lah satu video konsert separuh bogel ya tuan-tuan dan puan-puan, di Bacok, Kelantan. Makanya okay, silakan saya nak invite orang ni, bernama apa ni, Fira. Silakan Fira, Kak Fira silakan. Okay, silakan, harap terimalah jemputan saya. Maka dia putar alam, katanya konsert tu tertutup. Mereka nak seksi, dia pun bukan Islam je, jenuh lah
2-3 hari ni walaun ni bersilat. Bersilatlah dekat bawah, bersilat dekat dekat apa, sabar dulu. Saya nak buat penerangan sedikit. Bersilat dekat bawah, bersilat dekat komen, bersilat dekat atas ni. Ada yang sampai koyak. Contoh koyak dia, okey, saya tunjuk contoh koyak dia macam mana. Saya harapkan yang nak naik ni jangan koyak lah. Bukan LGBT ke? Aku nak tanya, masa zaman 33 bulan kenapa kau senyap? Kenapa kau yang fake ni, kenapa tak berbunyi, tak bising, tak mempertahankan? Islam tak boleh ada konsep lara. Kau ni nak iakan pasal politik lah. Kau ni siapa? Sial! Ini akan Islam, sial! Apa ni? Jangan emosi budak-budak. Ini pasal agama, bukan main emosi. Kau nak Emosi. Apa ni budak-budak ni? Inilah masalah bila budak-budak tapi nak bercakap bang. Apa ni bang? Saya dah panas. Abang ni nak politik lah bang. Kau jerit tu macam pondan, kau tahu tak? Jerit tu macam okay. So bila dia orang dah koyak, dia orang naik ke atas, dia orang tak dapat nak berbahas, dia orang akan koyak, menjerit-jerit, dia orang akan play victim. Itulah walaun. Hari ni terkantoi lagi naratif balas yang tak boleh pakai. Esko Kelantan akui sendiri. Ada join sekali weh, siap salahkan penganjur tak ikut syarat permit bagi penyanyi berpakaian seksi. Kalau kita kaji enakmen kawalan hiburan negeri Kelantan tu sendiri oleh Mahkamah Syariah, syaratnya jelas dan nyata. Tidak boleh ada hiburan melibatkan wanita cukup umur dan tak boleh dedahkan aurat. Okey, kalaulah video Thai girl show tu tak viral, adakah Esko akan mengambil tindakan? Orang Siam Kelantan keluar kenyataan. Dah bertahun mereka begitu, mengapa nak kacau? Bab ini kalau negeri lain, puak-puak mereka ni akan kata, kenapa nak kita kafir? Oh, mesti adakan macam ni, mesti kena pakai seksi macam tu. Kenapa kita nak tunduk kepada mereka? Balas baliklah macam yang kau balas dulu. Kena rampas mic, betul tu Mama. Jadi kena dekat set dia semuanya halal belaka. Boleh pula nak cakap, oh kita kena hormat budaya orang lain, agama lain. Seksi pun seksi lah, separuh bogel pun separuh bogel lah. Dia buat tempat terbuka, babe. Dalil kedua adalah konsep di Kelantan, artis wanita seksi itu dibuat tempat tertutup, dalil walaun. Habis kau ingat konsep Coldplay itu dibuat tepi jalan. Habis kau ingat tepi pantai. Tempat tertutup lah tu, yang tak beli tiket tak boleh masuk, babe. Gitu. Okey. Pasal enakmen syariah yang aku katakan ni, aku tunjuk. Kita tak akan cakap kalau kita tak ada bukti. Kita tak ada cakap kosong macam walaun. Yang di kotak merah tu, kau baca elok-elok. Tidak dipertunjukkan oleh lelaki bersama perempuan yang bercampur aduk tanpa batas syar'i atau dipertunjukkan oleh perempuan yang mendedah aurat. Yang atas tu tidak melibatkan perempuan cukup umur, lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Perempuan cukup umur tu apa? Perempuan yang dah dewasa lah. Maknanya bukan budak-budak lagi. Kan? Itu contohnya lah. Yang saya tunjukkan ini adalah enakmen dalam Mahkamah Syariah Kelantan. Mereka berhimpun berkenaan dengan enakmen mahkamah kami, selamatkanlah enakmen Mahkamah Syariah kami. Ini yang ku tunjuk tu, enakmen Mahkamah Syariah Kelantan. Kalau yang kau jerit pikuk, kau duk bertempik, melolong tu, nak suruh selamatkan enakmen syariah korang, yang korang tak ikut enakmen syariah korang berkenaan dengan kawalan persembahan hiburan yang dilarang ni, apa dia? Untuk apa enakmen itu ada termaktub di dalam inilah akta ni, kan? Kau buat satu undang-undang ni untuk apa? Sekejap. Saya tengah buat penerangan. Sekejap lagi saya up. Ya, sekejap lagi saya up. Tapi nak naik tu janganlah emosi. Ya. Walaupun sekalian. Jangan emosi, jangan menangis, jangan menjerit. Jangan hilang kawalan. Malu kat budak-budak. Tadi budak 13 tahun tengok kita live. Kejap minum air sekejap. Sorry ya, saya selalu kena minum air, kejap saya batuk.
Tapi dah okey dah. Sekarang ni saya makan spirulina tu dah tak ada masalah dah. Cepat je baik. Tak tahulah, saya mungkin hari tu virus kot. Okey, saya nak jawab satu perkara lagi. Saya nak tunjukkan, saya dah jumpa bukti juga berkenaan dengan fitnah Dajjal ini. Okey, PAS kata kostum Coldplay bukan Dajjal. Bagaimana rupa Dajjal? Sebab ada kata-kata yang mengatakan kostum yang dipakai oleh Coldplay tu, yang Monster Incorporation tu, dia orang kata Dajjal lah, menyerupai Dajjal, ajak mengikut mereka buat sign language tu sebenarnya untuk ikut dia, sembahlah dia lah, la ilaha illallah, na'udzubillah min zalik korang ni. Kan? Apa Dajjal? Dajjal memiliki kanan belah ni. Kalau kanan aku belah ni lah. Ni line, lek. Tudung tutup sebelah. Dah tutup dah semua. Okay. Lek lagi ke? Saya tunggu. Okey je? Okey dah? Okey. Saya teruskan. Okey, ada pun mata ni yang buta sebelah kanan. Mata yang buta sebelah kanan. Mata yang kirinya tak ada hadis yang mengatakan mata Dajjal adalah satu di bahagian tengah seperti ni. Tak ada. Okey. Kostum yang dipakai oleh Chris Martin Coldplay adalah mata satu di tengah. Okey. Jadi tak ada mata kanan yang buta, tak ada mata kiri yang cacat. Mata kiri yang cacat tu dia macam terkeluar sikit mata dia lah, tapi dia nampak. Tak ada langsung Dajjal yang sedang difitnah oleh golongan yang terpaling alim lah. Jadi ya, kalau kita Al-Quran dan hadis. Dan Tok Lebay sambil memetik hadis dah kata kostum yang dipakai oleh Chris Martin Coldplay itu bukan Dajjal. Walaupun dah utik golongan yang terpaling fikir dia ni alim, menuduh Chris Martin Coldplay pakai kostum Dajjal, tak rujuk pula dengan ustaz-ustaz mereka. Okey, saya tunjukkan bukti. Kepada anda. Lagi dah walaun. Okey. Anda nampak tak tulisan siapa? Pasti Malaysia. Ditulis apa tu? Dalam hadis baginda menerangkan bagaimana. Okey, yang di tanda merah tu, Dajjal memiliki mata sebelah kanan. Tidak ada dalam hadis mengatakan Dajjal adalah satu bahagian tengah. Para ulama menyatakan gelaran Al-Masih pada Dajjal kerana mengambil dari hadis Nabi SAW mengatakan iaitu buta mata kanan ataupun mata kiri juga cacat. Okey. Baik. Jelas Lek lagi ke? Masih lag ke? Kejap lag, kejap okey. Okey, saya tunggu kejap lah. Biasa pukul 10 lebih, sebab tu kadang-kadang saya lambat sikit live. Sebab kadang-kadang line ni lah. Kita tunggu kejap. Kita tunggu line sampai okey. Okey dah. Okey, saya nak tunjuk satu lagi. Ini yang berlaku di perkarangan sebuah restoran di Pendang, Kedah. Tarikhnya 3 November 2023. Saya tunjukkan gambar. Saya tunjukkan bukti dan gambar kepada anda. Okey. Ini. Wow. Ini adalah ahli parlimennya. Okey. Okey. Baik. Jadi, yang saya tunjuk itu adalah berlaku di Pendang.
you like better lah. Sebab kalau you tak like, you need. Kan? Kalau you tak like, you need. Jangan tunjuk yang ni. Aduh, tunjuk susah. Kita bagi bukti lah. Sebab dia orang nak bukti. Aduh, pening lah aku dengan orang lelaki dan lelaki ni. Relax, sabar. Kita ni nak bercakap berkenaan dengan hidup konsert Siam. Hidup konsert Siam. Berkilat kulit dia, guys. Dia tu sarung kaki, pakai sarung kaki sayang mawar. Dia bukannya tak pakai sarung kaki tu, pakai sarung kaki. Tak tahulah yang dekat lain tu peluh kot. Okey, percayalah Kedah. Kan Kedah dia takkan nak kalah dengan Kelantan. Okey, jadi fakta konsert menjolok mata dibacuk dan juga dipendam seperti yang saya tunjukkan tadi, kan. Penganjur konsert di Wat Patung Viham, tak tahulah macam mana dia sebut, mengesahkan acara berkenaan dikunjungi pengunjung beragama Islam. Makanya konsert ini bukanlah konsert tertutup sebagaimana syarat kelulusan permit akta hiburan yang telah dimohon walaupun diadakan di dalam kawasan apa dia nak panggil tu, kawasan tu lah. Pesta Loi Krathong merupakan acara tahunan. Okey. Dia tengok macam ni tak apa kot. Tengok celah-celah tu. Nak tengok tutup mata tapi tengok celah-celah. Okey. Jadi susulan pelanggaran syarat yang dilakukan, kerajaan negeri dikatakan mengenakan denda RM10,000 lah kepada penganjur yang di mana nilainya tidak melebihi daripada RM10,000 macam itulah. Soalan saya, kenapa isu begini dipolitikkan semahunya sehingga penyokong PAS sendiri membabi buta mempertahankan konsert ini? Saya nak tanya kepada semua walaun sekalian dekat bawah ni, kenapa dipolitikkan isu begini? Salah tetap salah, tak kira di mana dan acara apa dan siapa yang menganjurkannya. Jika kamu mengecam konsert Coldplay di KL, konsert di Bacok ini harus juga dikecam 100 kali lebih dahsyat sebab dia melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Jadi, hujah saya, apa peraturan yang telah dilanggar oleh Coldplay sebenarnya? Mak-mak, isteri-isteri pengunjung tersebut pun malu dan naik marah apabila mendapat tahu keluarga mereka berada di konsert tersebut. Kamu ini kononnya terasa peling pejuang agama, tetapi siap backup baik punya sebab takut tahun depan tak ada ke? Kuih Siam orang panggil Wat Siam. Alah, tapi orang Islam pergi juga, nak jawab apa lagi. Konsepnya mudah saja. Konsepnya mudah, bukan konsepnya mudah saja. Kalau kita tidak sewenang-wenang mencari salah orang, orang akan tidak petikai kelemahan di negeri kita. Sebab negeri kita tak perfect. Orang tahu, tak ada siapa yang perfect. Maknanya doakan kecelakaan kepada orang lain. Itu sebenarnya. Kalau kamu tak petikaikan orang lain tak petikaikan kamu. Sekarang ini Allah nak tunjuk yang kamu tu bukan bagus sangat, bukan perfect sangat. Kamu tu tak ikut nas undang-undang yang sebenarnya pun. Ini tidak sendiri meludah ke langit, kini jatuh di muka kamu sendiri. Sayangnya malu, tapi tetap mempertahankan kebodohan sendiri. Kan? Hari tu saya Ustazah PAS sebut konsert adalah perbuatan menormalisasikan rasa. Inilah. Tengoklah, dia dah report. Tak apa, report lah, saya boleh buat live satu lagi. Saya tak ada masalah dengan korang nak report ke apa. Tapi masalahnya sekarang ni, kenapa korang panas? Korang panas sangat kenapa? Silakan. Naik kalau nak cakap dengan aku. Silakan. Meh, kita bertarung dekat atas ni. Kau jangan nak jadi bacol lah, nak cakap dekat bawah aja. Lepas tu bila naik, sejuk mata sampai ke otak. Alamak. Okey. Sekarang ni saya keliru dengan konsert dalam pesta Loi Krathong di Bacok. Lagi lambat korang naik, lagi banyak aku bakar. Baik korang naik cepat. Sekarang ni saya keliru dengan konsert separuh bogel ni. Esko Kelantan di Dewan Negeri kata konsert itu tak langgar enakmen hiburan, dibuat dapat permit dan juga program kebudayaan hanya untuk komuniti Siam.
Kan? Tapi klausa 36 penyanyi dan penghibur 36-2 1C. Pergi tengok sekarang. Tak percaya pergi tengok sekarang. Kan. Pergi tengok sekarang. Saya rasa ini kenapa ini terjadi di Kelantan dan juga di Pendang ni. Pertama sekali penguatkuasaan yang lemah. Isu pertama ialah tentang penguatkuasaan, bukan soal permit saja, kerana di bawah enactment ada peraturan dan garis panduan. Jika kerajaan negeri tahu bagaimana program ini akan dilaksana dan siapa yang buat persembahan, sepatutnya ada langkah lah. Cegah kemungkaran. Bukankah kita orang Islam? Kerajaan Islam, Serambi Mekah. Cegahlah. Kenapa tak cegah? Meh. Ni seorang ni. Saya tertunggu-tunggu orang yang komen-komen begini. Silakan. Silakan Jin. Apa ni? Jin Raj. Apa ni? Kau ni? Nama kau ni? Jirai Butai. Jiraj ke Jirai? Jirai Butai. Bukankah boleh diberitahu untuk pakaian sopan, persembahan tarian adat budaya saja. Bila konsert dah tular, barulah Exco Kelantan mengaku ada pelanggaran peraturan di bawah enactment ini. Rupanya ada juga pengunjung luar yang didapati masuk ke konsert, bukannya komuniti Siam saja, ramai orang Islam juga. Tak berani naik. Serambi neraka. Tak berani naik. Naiklah. Tadi siapa yang cabar-cabar naikkan dia tu? Silakan. Sekali jin syaitan. Daripada dalam Dewan Undangan Negeri tersebutlah, tak ada langsung disentuh soal perilaku penyanyi yang ada disebut dalam enactment hiburan Kelantan itu. Terutama bab pakaian tak sopan dan tarian yang saya fikir bukanlah tarian kebudayaan seperti itu. Tersembur-sembur tu. Jadi isu ini membawa kepada kesimpulan betapa lemahnya penguatkuasaan hiburan Kelantan dalam mencegah kemaksiatan. Patutlah di Kelantan ni kita tengok HIV berkait dengan LGBT tinggi. Masalah rogol, jenayah rogol pun tinggi. Kan banyak lagi. Jadi on off lag. Aduh, sakit mata pula saya ni. Jadi jangan pilih bulu dalam mencegah normalisasi maksiat itulah. Kedua, jika Kelantan kata konsert itu adalah acara agama dan budaya komuniti Siam yang dibuat setiap tahun, fine. Tapi jangan bila konsert yang seakan dibuat oleh komuniti lain di Pulau Pinang, di KL, di Selangor, di Pahang, di Johor, mana-mana je lah kan, dikatakan maksiat. Jangan pilih bulu dalam menegur kemungkaran. Okay, saya up. Pilih bulu dalam menegur kemungkaran. Tunggu dulu biar saya habis bercakap dulu, anda baru masuk. Tunggu sekejap.